kita ke arah mencapai matlamat yang tertinggi. Jadi bila sebut tentang ilmu, proses ilmu ini tidak berakhir di sini. Dalam diri kita, jangan merasakan diri kita ini profesor sebetahu. Kena sentiasa merasakan diri itu masih kurang lagi ilmu. Dan sebenarnya ilmu sangat banyak. Saya sendiri pun alhamdulillah diberi peluang lagi, dapat beasiswa, saya sambung master. Tapi saya tak ambil master bahasa Arab. Saya nak mendalami satu ilmu baru, saya ambil pengurusan dan pentadbiran. Alhamdulillah, insya-Allah bulan 5 ni konvo lah kalau tak ada apa-apa arah melintang. Tetapi sebenarnya bila kita belajar, banyak lagi ilmu. Itu belum cerita ilmu yang dah belajar dulu, yang dah lupa. Jadi makna proses belajar tu perlu ada. Dan kita peganglah pada satu hadis Nabi SAW. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW, qal, ughdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisah, fatahlik. Rawahu Tabrani. Ini hadis motivasi untuk kita supaya kita sentiasa mencari ruang dan peluang untuk kita memupuk semangat untuk menuntut ilmu. Apa maksud hadis ini? Daripada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, mulakan pagimu sebagai seorang aliman, seorang alim, seorang guru, au muta'alliman, ataupun seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau seorang pendengar kepada ilmu, au muhibban, pencinta ilmu, pencinta kepada ilmu. Dan jangan jadi golongan yang kelima, nescaya engkau akan binasa. Maksudnya dalam kehidupan kita, kita mesti berusaha untuk menjadikan kita tak dapat satu, paling bagus kita ambil semua sekali. Sebab pelajar serata kan nukafihu lil majdi, kita nak pergi ke kegemilangan. Maksud dalam jiwa kita mesti ada jiwa seorang guru, seorang penuntut ilmu, seorang pendengar dan seorang pencinta kepada ilmu. Jadi cabaran paling besar ialah untuk kita suka ataupun cinta kepada ilmu. Saya berpeluang di SMKA Johor Bahru mengajar bahasa Arab. Kita dapati isu pelajar kita kurang berminat. Dia macam mana nak tahu dia tak minat? Kita tengok keputusan dia. Keputusannya teruk, gagal. Bila ditanya, dia tak minat. Okey, boleh saya buat survey sikit lah, kita ambil bahagian. Waktu belajar bahasa Arab di takyah dulu, siapa yang rasa paling suka belajar bahasa Arab? Tak sabar nak jumpa ustaz. Boleh angkat tangan? Boleh simbol tu. Saya angkat ustaz. Okey. Okey, terima kasih pada yang angkat. Jadi ni satu cabaran. Adik saya pun ada rasa dalam ni. Sebab kita nak memupuk rasa minat itu. Dan saya melihat peranan guru sangat penting untuk memupuk minat ini. Jadi itu peranan kami lah, para guru, untuk memikirkan cara supaya anak-anak ini minat. Dan saya alhamdulillah lah, ada beberapa murid yang baru dia nak seronok tu, saya dah pindah sekolah pula. Dia menunjukkan minat lah. Dan bagi saya, walaupun anak-anak telah keluar daripada serata, Faradillah lagi dahsyat ya. Tak minat tapi kahwin dengan Arab. Maknanya lepas ni cakap Arab terus. Okey, sebenarnya ramai nak jumpa ustaz sebab muda. Betul-betul Dia memang kat sekolah pun memang
pelajar perempuan lah terutama dia kalau dapat ustaz dia jadi semangat lebih. Patut waktu saya mengajar dulu ramai macam suka je. Bukan sebab cikgu mengajar bagus je, sebab cikgu muda. Jadi saya walaupun dah tua, saya sentiasa cuba nak menjadi muda. Jadi supaya pelajar seronok lah bila kita masuk tu. Cuma bila sekarang ni, bila masuk kelas saya akan membahasakan diri saya sebagai ayah lah. Saya akan sebut anak-anak. Sebab anak sulung saya pun, yang sulung tingkatan 5 nak ambil SPM bulan 3 ni. Okey, jadi saya sebut kepada anak murid saya, bahasa Arab, suka tak suka, kehidupan kita tak dapat dipisahkan dengan bahasa Arab. Dan dalam jiwa kita sepatutnya kita rasa bersyukur kerana diberi peluang untuk belajar bahasa Arab. Kerana sampai ketua, solat kita dalam bahasa Arab. Quran yang kita baca dalam bahasa Arab. Hadis-hadis yang menguatkan Al-Quran pun dalam bahasa Arab. Itu ayat-ayat motivasi yang saya gunakan kepada anak-anak untuk minat kepada bahasa Arab. Dan saya cuba pelbagai kaedah supaya dilihat bahasa Arab tu satu benda yang mudah. Okay, jadi itu poin pertama yang saya nak sebut bila sebut tentang ilmu tadi. Okay, yang kedua, dalam konsep ilmu, kita berpegang kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini benda penting yang perlu ada lah. Okay. Firman Allah dalam surah An-Nahli ayat 43, bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi dalam konteks ilmu ini, kita kena ada budaya bertanya jika kita tidak tahu. Rujuklah orang yang lebih arif. Dan orang yang ditanya pun jangan, kalau tak tahu jangan pakai jawab dia, nanti orang akan pegang. Sebab itu jawapan paling mudah ataupun paling selamat, wallahu alam. Tetapi bukan guru yang baik lah. Kalau asyik-asyik orang tanya soalan je, wallahu alam. Sampai bila persoalan itu dapat dijawab. Okay, jadi itu dua benda penting lah bila kita sebut tentang ilmu. Jadi dalam diri kita ni, kita cuba tambah lagi ilmu kita. Ilmu yang telah kita pelajari, kita mantapkan lagi. Dan saya ucapkan tahniah, saya baca dalam chat ni ada yang masih meneruskan pengajian maksudnya dah umur 40 saya ambil kelas bahasa Arab. Tahniah Puan Raudah. Jadi yang lain pun masih ada peluang lagi nak belajar bahasa Arab dengan saya pun boleh. InsyaAllah. Okey, itu yang pertama yang saya nak sebut tentang ilmu tadi. Kemudian pada pagi ini saya nak kongsi untuk melihatkan kepada anak-anak betapa bahasa Arab itu dekat dengan kita. Saya nak kongsi beberapa hadis yang ada perkataan khair. Apa maksud khair dalam bahasa Melayu kita? Baik. Baik Ustaz, baik. Okey, bagus Okey, perkataan khair ni perkataan yang selalu kita dengar lah. Khair. Sebenarnya bila sebut perkataan khair ni, memang dia punya kata kunci itu baik. Tetapi dia boleh datang dalam pelbagai terjemahan. Dia boleh jadi lebih baik. Khair tu boleh memberi maksud lebih baik. Sebab itu as-salatu khairu minan naum. Ada kala khair itu bermakna baik. Dan ada kalanya khair itu dia jadi kebaikan. Jadi itu hebatnya bahasa Arab. Daripada satu perkataan itu, dia boleh terpecah kepada maksud-maksud yang berbeza. Khairun. Okey. Nak juga khairun Khairun tu daripada perkataan bahasa Arab, cuma dari segi tulisan Melayunya si, tapi bila nak tulis Arab tu nak dapat maksud baik itu, gunalah kha itu. Baru dapat khair.
Sebab itu pelajar lepasan daripada sekolah agama sepatutnya bila ada anak tu, janganlah nampak sangat anak tu kebaratan sangatlah. Masukkan jiwa Arab itu. Jiwa Arab itu dalam nama anak-anak kita supaya dia dapat kelebihan daripada nama itu sendiri. Nama kita yang sedia ada tak boleh buat apalah. Ini untuk anak akan datang. Okey, ada beberapa hadis saya nak kongsi untuk peringatan kepada saya dan juga untuk sidang hadirin dan hadirat. Okay, satu hadis yang selalu kita dengar, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini satu hadis yang untuk kita amalkan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat solat fajar lebih baik dari dunia dan apa yang ada padanya. Jadi hadis ini menuntut kita supaya mengamalkan satu amalan yang mudah tetapi besar. Besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Okay. Jadi kita cuba jadikan sebagai satu amalan yang berterusan. Solat sunat fajar. Hadis yang kedua, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu, khairukum, sebaik-baik kamu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bila kita sebut belajar Al-Quran, banyak perkara lah di situ. Dari segi bahasa Arabnya, dari segi kandungan. Dan dalam kita meniti usia ini, kita harap kita boleh nukafihu li majdi itu bukan setakat baca sahaja, tapi kita dah sampai tahap memahami ataupun mengetahui makna di sebalik kalam Allah tersebut. Itu kita nak pergi level yang lebih tinggi lah. Bukan setakat baca sahaja, tetapi kita pergi ke peringkat mengetahui terjemahan. Kalau kita level tinggi lagi, pergi ke peringkat tafsiran dan sebagainya. Dan saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Khairun Niza, K.On, yang menunjukkan, rasa dulu waktu dekat Serata tak menonjol bahagian tilawah ni, tetapi itulah, alhamdulillah, Serata berjaya mengelahirkan qari'ah, walaupun bukan dalam bidang agama. Itu yang kita harapkan. Bukan kita harapkan semua pelajar yang keluar daripada Ta'iyah ataupun Izzuddin jadi ustaz dan ustazah. Yang penting kita harapkan anak-anak ini ada jiwa agamanya. Jadi orang tengok pun orang dah boleh tahu dah ni pelajar sekolah agama ni. Kita bimbang jika anak-anak kita hilang identitinya. Okey, itu yang kedua. Hadis yang ketiga, dia sebenarnya ada 40. Tiba-tiba rezeki pada tak reti pun. Ya, itu kelebihan lah. Kita banyak bakat terpendam, tapi kadang-kadang kita tak tahu. InsyaAllah. Kalau kita tak boleh, kita bagi peluang kepada anak-anak kita. InsyaAllah. Hadis yang ketiga, dia ikutkan ada 40 hadis yang ada perkataan khair. Pagi ni saya bagi 4 sajalah. Mudah-mudahan kita boleh mendapat khair itu. Hadis yang ketiga,
An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dalla menunjukkan al-khair kepada kebaikan, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kita rebut peluang. Ini dipanggil dakwah. Maknanya tak tunggu ustaz ustazah. Peluang untuk kita dalla ala khair ni terbuka luas. Cuma kadang-kadang kita tak mengambil kesempatan di sebalik peluang-peluang yang ada untuk kita menunjukkan kepada kebaikan itu. Dan saya ucapkan tahniah kepada bidadari 94 hingga 98 yang dapat menghidupkan satu amalan yang sangat baik. Kerana bila sebut maksurat ini, di dalamnya terangkum. Ada doanya, ada ayat Al-Qurannya, ada selawatnya, ada zikirnya. Jadi insya-Allah kita cuba istiqamah dalam melakukan amalan ini. Tahniah. Saya pun ada grup grup sekolah rendah pun ada. Grup sekolah rendah ada. Tapi grup paling aktif sekolah menengah lah. Tetapi pengisiannya tak sama seperti grup bidadari 94 hingga 98. Jadi tahniah. Dan harap anak-anak ataupun batch-batch yang lain boleh mewujudkan suasana bi'ah Islamiah dalam kehidupan itu. Hadis yang terakhir. Setiap hari Isnin malam kami buat baca Yasin berjemaah. Kita tahniah. Segala amalan yang baik itu kita teruskan dan kita ajak orang lain untuk ke arah kebaikan tersebut. InsyaAllah. Hadis yang terakhir. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas, al yadul ulya, tangan yang di atas, khairum, lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi hadis ini menuntut kita untuk menjadi seorang yang mengamalkan sedekah. Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Maksudnya kita cuba pupuk dalam diri kita ini untuk kita menjadi golongan yang memberi. Memberi, dan bila sebut memberi ini dia umum maksudnya kita boleh beri dalam bentuk RM1, dalam bentuk idea, tenaga. Jadi kitalah yang perlu berada di barisan hadapan untuk menjadi golongan al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Okay, jadi itu 4 hadis yang ada perkataan khair. Mudah-mudahan dapat saya sendiri. Alamat hadis 1 dan 2 tak sempat salin. InsyaAllah nanti saya bagi teksnya kepada K.On. Nanti boleh dikongsilah. Dan kalau berminat, ada bukan saya tulis saya tak sempat menulis. Tapi dari segi akademik, alhamdulillah saya dapat membuat nota lah nota pendidikan Islam, SPM dan juga PT3. Itu adalah, mungkin tak sampai pasarannya sampai ke Perak lah Jadi saya sempat buatlah sebelum ni lah. Untuk buku kelemahan lah, tak mampu untuk menulis. Jadi insyaAllah tak dapat banyak, kita cuba sedikit demi sedikit. Okey, jadi itu 4 hadis. Hadis pertama menyentuh tentang kelebihan
mengerjakan solat sunat fajar. Hadis yang kedua menyentuh tentang kelebihan belajar dan mengajar Al-Quran. Hadis yang ketiga ni motivasi untuk kita semua tentang kelebihan kita menunjuk kebaikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, hadis mengajar kita untuk menjadi orang yang memberi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi sebagai kesimpulannya, kita dah ada ilmunya. Ya betul, terima kasih. Dia punya terjemahan tu. Dia kan boleh kita tengok juga teks bahasa Arab supaya kita boleh mengimbas kembali waktu-waktu zaman indah di bumi serata kita belajar bahasa Arab. Dan sebagai kesimpulan, bila sebut ilmu, dia tak berakhir dengan ilmu sahaja. Saya suka menyebut, saya pun dapat hari ini bila saya baca-baca tadi. Selama ni kita selalu dengar ilmun bila amalin kasajaratin bila samaratin. Tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Paling bimbang orang kata ni hadis, ni bukan hadis. Tuan punya kata-kata, waktu zaman sekolah kita pun selalu ustaz kita sebut. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tak ada buah. Pemilik kata-katanya ialah Abdullah bin Al-Mu'taz. Dialah pemilik kata-kata al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ada satu kata-kata dia yang menarik yang kita boleh hayati juga bila sebut ilmu dan amal. Apa kata Abdullah bin Al-Mu'taz? Ilmul munafiqi fi qawlihi wa ilmul mu'mini fi amalihi. Zaman dulu banyak lena. Itu normal lah bahasa Arab memang. Tapi saya alhamdulillah waktu saya mengajar di sekolah selepas tu, alhamdulillah murid semua jaga. Saya kata awak ni hebat Zaman saya sekolah, saya ingat lagi, saya nak kongsi satu. Boleh saya boleh ambil sedikit masa sahabat-sahabat? Nak panggil anak-anak macam jauh sangat pula. Sikit Boleh Ustaz, boleh, silakan. Saya masih ingat lagi pengalaman saya belajar bahasa Arab sewaktu tingkatan 5 bersama Al-Fadhil Ustaz Jawahir, idola saya. Waktu sekolah dulu pun saya selalu bersama, kita pergi buat rehla dengan Ustaz Jawahir. Saya ingat lagi, harap sahabat saya tak ada dalam ni lah waktu bahasa Arab, semua tidur. Kecuali seorang murid. Agak-agak siapa murid tu Jadi waktu tu saya didoakan oleh Ustaz Jawahir. Padahal saya doakan awak akan sambung bahasa Arab di luar negara. Itu doa Ustaz Jawahir. Sebab itu saya tak dapat dekat Malaysia. Saya dapat dekat Jordan dalam bahasa Arab. Doa berkat saya jaga tu. Jadi pesan dekat anak-anak tu jangan tidur, terutama waktu bahasa Arab. Jadi maknanya itulah keberkatan yang ada pada guru. Alhamdulillah saya jadi cikgu pun saya banyak belajar daripada guru-guru saya. Ada seorang guru saya lagi, Cikgu Arsyad, mungkin dia tak sempat ditakyah rasanya. Saya belajar dengan dia, bila kita nak buat penghargaan, jangan lupa pelajar yang lemah. Jangan lupa pelajar yang ada peningkatan. Itu yang saya belajar daripada Cikgu Arsyad lah. Semua subjek tidur. Itu masalah pelajar asrama tu. Saya sempat jadi warden di Sabah. Saya posting di Sabah. Saya sempat jadi warden. Masalah pelajar asrama memang sinonim lah dengan tidur tu. Di SMKA pun sama. Tapi saya lihat faktornya sebab pelajar ni tidur lewat lah saya tengok.
Sebab itu dia kepenatan. Terima kasih kepada ucapan. Itu rezeki saya lah, rezeki saya dapat beasiswa. Walaupun tak sehebat anak-anak saya depan ni lah. Saya bukan pelajar straight A. La tansa zikra. Oh. Dahsyat. Ustaz mengajar di mana? Okay, saya baru saja minggu lepas ditukarkan ke SMK Taman Molek, sekolah harian, dan pengetua saya doktor falsafah. Tugas saya yang pertama lepas ni, Ustaz, kenal pasti murid yang tak boleh baca Quran, yang solatnya berterabur, yang wuduknya tak pandai. Itu tugas saya lah, naik bulan 3 ni. Itu satu benda yang saya rasa sangat penting lah di sebalik penghijrahan saya ke sekolah yang baru. Jadi okey, nanti boleh perkenalan Noaini Amran. Saya di Pasir Gudang lama juga daripada 2005 sehinggalah sekarang. Dah jadi orang Johor. Okey, bila sebut tentang amal, saya nak simpulkan dengan 2 hadis tentang konsep amal yang kita perlu terapkan dalam diri kita. Maya Mas macam angkat tangan daripada tadi, ada soalan nak tanya ke? Dengan Ainun. Saya bila Google Meet ni saya akan meraihkanlah yang di ruangan chat dan juga di yang angkat tangan dan sebagainya. Tak ada apa-apa Puan Ainun. Okey, Puan Ainun. Okey, jadi untuk amal pula kita hayati hadis Nabi SAW. Siapa tak jatuh tangan? Tak apa, dia fokus tu maknanya Dia kadang risau juga dalam talian ni Kita tak tahu apa di sebalik apa tu dia punya kamera tu Okey. An Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Hadis riwayat At-Tabrani. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka, yuhibbu, suka, jika seseorang melakukan sesuatu amalan, amila amalan, amalan tersebut dilakukan dengan itqan. Ini dalam kita beramal kena ada itqan. Itqan tu apa? Bila kita tengok maksud itqan, pertama itqan itu tekun. Yang kedua teliti. Boleh share doa amalan. Dia doa, dia spontan je tu. Maknanya waktu saya tengah belajar tu, Ustaz melafazkan doanya itu. Disebut biasa je. Padahal saya doakan awak nanti sambung belajar bahasa Arab di luar negara. Dia moral dia maknanya jaga hubungan dengan guru lah. Itu paling penting lah. Kalau kita boleh pesan pada anak-anak kita dalam menuntut ilmu ni, jaga hubungan dengan cikgu. Cari ruang supaya cikgu boleh rapat dengan kita. Cikgu boleh kenal kita. Dia tips nak bagi murid rapat dengan kita ialah mengambil bahagian. Maknanya waktu belajar tu dia bertanya, dia menjawab soalan. Itu satu cara lah bagaimana murid-murid nak mendekatkan diri itu. Dan boleh pesan kepada anak-anak, Imam Syafi'i ada berpesan, akhi lan tanalal ilma illa bisitatin. Ada lagu tu, nanti boleh google. Pelajar perempuan dia suka nyanyi kan. Ya, ada 6 syarat nak dapat ilmu. Itu perlu ditekan kepada anak-anak. Saya pun anak-anak murid saya, memang saya akan tekankan benda itu. Kerana ilmu itu akan dapat dan boleh diamalkan bila kita cukup 6 syarat. Jadi yang ini tugas anak-anak lah. Hadirin boleh cari, boleh google tu.
Dia sekarang Pak Cik Google tu boleh type saja. Tulis je akhi. Nanti dia akan keluarlah. Akhi lan tanalal ilma. Antara 6 itu wasuh batu ustazid. Itu syarat utama tu Imam Syafi'i sebut. Ilmu tak akan dapat melainkan salah satunya kita kena mendampingi guru kita. Percayalah, mungkin pengalaman hadirin hadirat pun bila kita mendampingi guru kita akan dapat ilmu tersebut. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang menjauhkan diri daripada guru. Ya? Okay. Jadi itu yang pertama, bila sebut amal, kita cuba melakukan sesuatu amalan itu dengan tekun, teliti dan penuh komitmen. Sebab itu setiap amalan itu kita perlu dalami lah. Dalami untuk kita buat sesuatu tu dengan penuh teliti dan juga penuh komitmen. Dan hadis yang kedua juga daripada Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan yang dikerjakan secara berterusan walaupun sedikit. Dan ini saya tengok benda ni ada dalam grup Bidadari Ta'iyah 94-98. Begitu juga dengan yang lain lah. Melakukan amalan secara berterusan. Dan kita berharap dalam hidup kita ini, kita boleh istiqamah dalam melakukan segala amalan-amalan tersebut. Jadi itulah beberapa perkara yang saya dapat kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita menyahut firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu, tazkirah itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ada soalan? Okey. Solat fajar boleh Ustaz kan? Bilakah masa? Solat fajar ni bila masuk waktu, dah azan subuh, maka kita boleh semayang lah. Boleh semayang 2 rakaat dan surahnya sama macam kita semayang tahajud. Semayang tahajud pun satu amalan yang kita kena jadikan rutin ataupun jadikan benda kebiasaan. Kalau tak semayang tu tak sempurna dalam seharian. Semayang tahajud sama juga bacaannya, iaitu baca surah Qul ya al-kafirun rakaat pertama dan yang keduanya adalah surah Al-Ikhlas. Dia sebenarnya itu 2 surah yang memang dibaca untuk semayang sunat lah. Tapi memang ada disebut tentang bacaan surah khusus untuk semayang tahajud dan juga semayang sunat fajar. Kemudian bila sebut semayang sunat pun jangan diabaikan ataupun jangan ditinggalkan sunat duha lah. Itu antara sunat-sunat penting yang dia benda simple tapi kadang-kadang kita mengambil mudah di sebalik amalan-amalan tersebut. Dan doa, bila sebut doa sembahyang fajar pun ada doa yang maksur. Doanya, siapa boleh kongsi? Dia dah ni lupa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada yang boleh kongsi? Saya pun di ujung je ada perkataan Allahumma ajirna minan nar tu. Bukan dia ni kejap berdoa dia. Minta maaf, lupa pula. Dia bila pagi semayang tu baca boleh ingat tu. Tapi doanya pendek saja. Nanti boleh tengok, boleh Google juga dekat tu. Dia ada bacaan dia. Dalam doa tu dia sebut, kita akan sebut tentang ada perkataan malaikat Jibril, kemudian ada Nabi Muhammad. Nanti boleh, saya minta maaf. Tapi doanya ringkas saja. Itulah doa yang maksur untuk dibaca ketika solat fajar.
Dan begitu juga dengan doa-doa yang lain. Kita cubalah dalam doa kita itu kita mengamalkan doa-doa yang maksur. Dan benda tu ada dalam maksurat lah. Apa yang ada dalam maksurat tu adalah doa-doa yang maksur daripada Rasulullah SAW. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsi. Saya mohon maaf. Okey, nanti saya akan kongsi insyaAllah. Betul tu Rabbul Jibril wa Israfil. Okey. Itu dia punya permulaan tu lah. Okey, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat saya sendiri mengamalkan. Okey, bagus. Maknanya macam kita sebut tadi, bila kita tidak tahu, kita cuba tanya kepada orang yang tahu. Okay, kadang-kadang orang yang tahu pun kadang lupa. Itu isu besar jugalah yang perlu diselesaikan. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini dapat memberi manfaat bersesuaian dengan firman Allah tadi. Tazkirah ni dia akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi akhir kata saya mohon maaf sekiranya terdapat kelemahan dan juga kekurangan di dalam saya menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Begitu juga ketika memimpin bacaan maksurat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz. Dia sedikit sebanyak memang mengingatkan kembalilah kita memori-memori ketika belajar subjek-subjek sanawi, subjek-subjek i'dadi masa dekat takyah dulu. Lagi-lagi bila Ustaz baca hadis-hadis beserta dengan terjemahan tu memang sama. Contoh macam hadis yang Ustaz sebut tadi yang keempat, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dia kadang masa dekat dalam kelas selalu tertinggal bila nak tulis maksud tu Ustaz. Kalau kita belajar hadis ke, kita belajar tauhid ke, nahwu, saraf, balaghah semua tu, bila nak salin maksud tu kadang tertinggal. Ustaz sebut laju sangat dia punya maksud dia. Tak sempat baris lagi, tak sempat nak tulis maksud lagi kan. Lalu minta ulang-ulang kan. Kadang ustaz-ustaz takyah ni Masya Allah sabarnya dengan kami ni. Layan dia. 10 kali ulang pun 10 kali ulang lah. Mana yang tidur, tidur. Mana yang kena baling pemadam berapa hitam pun ada. Mana yang kena jerkah dekat tepi pun ada. Masya Allah. Tapi kalau saya boleh ulas, Alhamdulillah topik kita pada pagi ini ilmu tanpa amal. Ustaz banyak banyak mengingatkanlah kembali kepada kita bahawa betapa pentingnya kita terapkan ilmu-ilmu bahasa Arab ni lah kepada diri kita, kepada ahli keluarga, sebab bahasa Arab ni macam everywhere kan. Kita punya doa dalam bahasa Arab, zikir dalam bahasa Arab, bacaan solat semua dalam bahasa Arab. Yang mana kalau kita lebih tahu maksudnya tu maksudnya ibadah kita tu lebih ke hati lah, insyaAllah. Dan juga Ustaz kupas tadi tentang perkataan khair yang kita kalau dari secara ringkasnya, secara directnya kita faham khair tu baik, tetapi khair ni diletakkan dalam beberapa keadaan yang membawa maksud yang berbeza-beza. Boleh jadi baik, boleh jadi lebih baik, boleh jadi kepada perkataan kebaikan. Contoh mudah ada dalam 40 hadis lah, tapi Ustaz kongsi kepada kita tadi 4 hadis sahaja. InsyaAllah hadis-hadis tadi boleh kita share, kita check dalam Google, baca balik hadis-hadis tu, memang ringkas je hadis-hadis Ustaz bagi tadi kan. Dan lebih mudah diingat dan difahami. Kalau dulu masa zaman sekolah Ustaz, kalau kita orang nak hafal ni, budak-budak tak yang dia kreatif. Mana-mana subjek yang bahasa Arab ni kita orang semua jadikan lagu, nasyid ke lagu rap, kadang lagu Hindustan semua, sebab nak bagi ingat. Nak bagi ingat bersama dengan terjemahan. Dan kadang lagu tu sampai sekarang lah masih ingat. Mungkin ada sahabat saya macam Masni, dia ingat lagi lagu-lagu KRU bahasa Arab yang dia KRU kan. Pun ada juga. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampai ni kekal dalam kita punya ingatan dan menjadi amalan harian insya-Allah. Sebelum kita tutup majlis, boleh sama-sama kita buka kamera untuk sesi bergambar lah dengan Ustaz.
yang dah lama tak jumpa. Dan inilah, kita nak jumpa lagi pun tak tahu kat mana kan. Jadi kalau boleh semua orang buka kamera lah untuk kita ambil gambar. Siapa ambil gambar Kak Yong ke? Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay. Okay. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak buat Ustaz Daha bagi pihak penganjur lah, geng Takyah batch 94-98 dan juga batch-batch lain. Saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak dan doakan semoga semua orang diberikan afiah, kesihatan dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat mudah-mudahan, insya-Allah. Dengan itu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan semasa moderate session ni lah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua sudi hadir pada diri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Khairun dan moderator. Sama Kak Suri. Ustaz. Dah Ya. keluar sarapan ke tu? Ustaz kat hotel kan? Tak keluar sarapan lagi Belum. KSL Resort, Johor Bahru. Bercuti ke Ustaz? Ada program sekolah malam tadi. Ada gala dinner. Wow, Masya Allah. Okay. Ni adik Ustaz ni, Suzana Baharin ni. Ya betul. Tak Takyah juga ke Ustaz? Dia ex Seratas. Oh, Seratas. Ada di Seratas. Pernah kenal masa kita rehlah dekat Padang Rengas Ustaz kan? Dekat kampung Ustaz ada masa bergambar dengan adik Ustaz sekali. Suara tak apa cantik sebab asyik batuk je COVID kan. So minta tolong doa semua. Tak boleh tidur semalam. Tidur pun duduk. Takut je rasa. InsyaAllah jumpa lagi. Okay, jumpa lagi semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.